Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Cikgu harap awak berada dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, pada hari ini kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu tajuk bumi. Okey, awak dah tengok video dari YouTube yang cikgu bagikan tadi. Okey, video tu mengisahkan secara keseluruhan tajuk bumi, keseluruhan. Okey, tapi pada hari ini cikgu cuma nak masuk yang awal-awal saja, iaitu pasal air. Kalau awak tengok video tu, dia ada mula-mula dia terangkan pasal sumber air semula jadi. Sumber air semula jadi, kemudian dia ada air mengalir, lepas tu ada aliran air semula jadi dan juga kitaran air semula jadi. Okey, yang itu yang kita akan masuk pada hari ini. Selepas tu yang udara tu kita akan masuk pada insya-Allah pada minggu hadapan. Okey, awak boleh buka buku teks sains awak, buka muka surat 101. Okey, nanti awak baca 101 bermula dengan unit 9 bumi. Muka surat 101, dia untuk topik hari ini kita akan sampai di muka surat 109 sampai 109 sahaja, kitaran air semula jadi. Okey, awak boleh buka buku teks dan boleh rujuk buku teks awak. Okey, kita tengok tajuk mula-mula. Okey, bumi. Okey, kalau awak tahu bumi yang kita tengah berada sekarang ni adalah di bumi. Okey, dia untuk menerangkan kat awak kat bumi ni, okey, kita ada air. Okey, daripada mana air ni datang? Sumber air semula jadi. Makna air semula jadi yang ada di bumi ni adalah seperti hujan. Ada 5 hujan, sungai, tasik, laut dan mata air. Okey, awak boleh tengok buku teks awak sambil awak tengok video ni. Awak boleh buka buku teks awak muka surat 101. Okey, buka pada muka surat 102. Okey, sumber air semula jadi. Okey, kita tengok hujan dahulu. Okey, hujan. Hujan ialah titisan air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan. Awak tahu hujan kan, jatuh pada atas langit, turun ke bumi. Itu air hujan. Semula jadi. Okey, yang kedua adalah tasik. Tasik adalah kawasan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Awak tengok tasik, pernah pergi kan? Tasik berjogging ke jalan-jalan kat tasik. Kat sini Seremban ada tasik Seremban. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah laut. Okey, laut adalah bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi. Okey, kalau awak tengok bumi yang luas, yang bulat tu, yang globe tu, awak tengok ada warna biru banyak. Warna biru banyak tu, itu adalah air laut. Kemudian yang keempat adalah mata air. Okey, mata air ialah air yang keluar dari permukaan di tanah. Air bawah tanah yang keluar ke permukaan bumi. Bawah, kalau awak tengok dalam video tadi, ada air keluar daripada bawah. Keluar melimpah. Daripada mana datang? Bukan pada paip bukan pada paip. Itu adalah air, mata air. Okey, seterusnya sumber air semula jadi yang kelima adalah sungai. Okey, hujan turun ke bumi membentuk aliran air yang dikenali sebagai sungai. Biasanya sungai ni pada tempat tinggi bukit, dia akan turun ke bawah. Itu sungai kan. Awak pernah mandi sungai kan? Okey, itu adalah sungai. Itu adalah sumber air semula jadi. Ada berapa? 5 tadi Okey. Buka muka surat seterusnya. Okey, 104 Okey, 104 adalah buat eksperimen sikit, tak apa. Kita tengok muka surat 105. Okey, air mengalir. Okey, air mengalir. Tengok dalam buku teks tu, lihat air mengalir dengan banyak. Lebatnya hujan. Dia duduk bawah pondok, air daripada atas bumbung tu turun di tadah air air mengalir. Okey, tahukah kamu apakah arah aliran air mengalir? Air ni mengalir daripada mana? Mestilah daripada tempat tinggi ke tempat rendah.
Okey, contoh hujan. Hujan pada atas, jatuh ke bawah. Contoh lain, air sungai. Air sungai pada bukit yang tinggi. Bukit yang tinggi turun sampai ke bawah. Bermakna air ni dia mengalir daripada atas ke bawah. Aliran air adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey. Tengok buku teks seterusnya, muka surat 107. Okey, aliran air semula jadi. Okey, bagaimanakah pula arah aliran air secara semula jadi seperti air sungai? Arah aliran air sungai dia jadi macam mana? Okey, tengok dalam buku teks awak. Okey, kat bahagian atas tu atau bahagian atas bukit, bahagian atas bukit, air terjun, dia akan mengalir ke bawah kawasan tanah tinggi bukit dan gunung. Air pada kawasan tanah tinggi dia akan mengalir ke bawah sampailah ke kawasan tanah rendah. Bermakna air ni mengalir daripada atas ke bawah. Okey. Air sungai dan air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian air sungai ini akan mengalir ke laut. Air sungai biasanya daripada tempat tinggi akan mengalir. Itu kira air sungai tu sampai ke bawah jadi sungai, tempat yang kita mandi. Kemudian air sungai tu pun dia akan mengalir juga. Dia tak akan berhenti kat situ. Dia mesti akan mengalir juga. Mengalir ke mana? Air sungai tadi dia akan mengalir ke laut. Jadilah patut air ke laut. Okey. Buka buku teks muka surat sebelahnya. Okey, kitaran air semula jadi. Okay, kita tengok kitaran air semula jadi. Dia berputar. Awak tengok anak panah tu kan? Okey, bagaimanakah kitaran air semula jadi berlaku? Okey, tengok yang pertama. Ada situ yang pertama, air. Okey, nampak tak titisan air tu? Dia kata, kami air. Kan? Kami air. Dia nak pergi mana? Kita tengok dalam gambar tu. Okey, kami air. Okey, air dia akan naik ke atas. Nampak tak? Dalam buku tu, air kat bawah, lepas tu dia naik atas. Nampak kan? Okey, kami menyejat menjadi wap air dan naik ke atas. Air laut, air sungai, air tasik yang ada kat bawah ni, macam mana dia menyejat? Dia menyejat dengan adanya matahari. Matahari akan membuat penyejatan. Dia akan tarik air, bawa ke atas. Dia jadi wap air. Wap air kita tak nampak. Dia akan jadi wap air. Air yang kat bawah tu, air laut, air sungai, dia akan menyejat naik ke atas. Okey, kemudian awak tengok dia jadi wap air. Dia jadi wap air. Yang kedua adalah wap air, dia akan naik ke atas. Okey, kemudian wap air wap air menyejuk menjadi titisan air dan membentuk awan. Wap air tadi naik, wap air kita tak nampak. Kita tak nampak dia naik. Bila sampai ke atas. Bila sampai ke atas, sejuk ke panas? Awak pernah pergi Cameron Highland tak? Kan? Cameron Highland tinggi kan? Bila awak kat Cameron Highland, sejuk ke panas? Sejuk kan? Sama juga macam air tadi. Air tadi dia pergi ke atas langit sana. Atas tu sejuk. Bila air tadi dia jadi wap air, kemudian dia pergi ke atas, sejuk, apa akan jadi kalau sejuk? Kalau awak sejuk akan menggigil kan? Menggigil, sejuk sangat. Contoh seperti ais. Kita masukkan barang, buat air batu, kita letak dekat freezer, bahagian freezer atas. Air batu akan jadi apa? Beku. Air batu akan jadi beku. Sama juga macam air ni. Air ni dia menyejat, jadi wap air, naik ke atas. Suhu di atas sejuk. Kemudian wap air tadi dia akan menjadi awan, membentuk awan. Awak tengok awan kat atas tu kan? Awan tu adalah wap air. Yang pada bawah tadi air, dia jadi wap air, dia naik atas. Bila ke atas tu sejuk, dia akan jadi awan. Kan? Awan warna putih kan? Dia jadi awan. Okay, awak tengok putih awak nombor 3 tu awan. Okey, kemudian awan ni, awan menjadi berat dan turun sebagai hujan. Nombor 4 tu hujan. Okey, bila awan dah berat sangat ke atas, bila wap air naik, awan tu jadi berat sangat kan? Bila dah berat, dia akan turun sebagai hujan, air hujan. Air hujan tu pun turunlah ke bawah. Awak tengok dalam buku awak tu air
Air hujan turun ke bawah. Air hujan tu pergi ke mana? Air hujan tu pergi ke sungai, pergi ke tasik, pergi ke laut. Air pada hujan tadi turun pergi, pergi balik ke bawah. Apabila air tersebut, air hujan mengalir semula ke sungai, ke laut. Kan? Bila dah mengalir semula, jatuh balik ke laut, jatuh balik ke sungai. Dan air sungai atau air laut tadi, dia akan mengalir pergi mana pula? Proses ini dia adalah proses yang berulang-ulang. Apabila hujan dah turun, air dia dah masuk ke sungai, dah masuk ke laut, air dia mengalir, kemudian matahari akan menyejat semula air tersebut dan air akan naik semula jadi wap air. Bila jadi wap air, naik atas sejuk jadi awan. Bila jadi awan dah berat sangat, awan dah berat, dia akan turun sebagai hujan. Air hujan akan turun semula ke laut dan sungai. Air hujan dia akan turun balik semula ke laut dan sungai. Kemudian air sungai mengalir balik, disejat balik jadi wap air. Ini prosesnya adalah proses yang berulang-ulang. Dia tidak akan habis sampai bila-bila. Kecuali air memang dah tak ada dekat bumi. Bila air dah tak ada dekat bumi ni, ada tak air nak menjejat jadi wap air? Tak adalah. Sebab air dah tak ada. Laut dah kering, sungai dah kering, tasik dah kering. Bila dah kering, mana ada air lagi yang nak naik ke atas jadi wap air. Bila wap air dah tak ada, tak adalah jadi awan. Bila awan dah tak ada, tak adalah jadi hujan. Bila hujan tak ada, tak adalah air turun mengalir balik, kan? Bermakna proses ini adalah proses yang berulang-ulang, tidak akan habis sampai bila-bila. Okey, cikgu harap awak fahamlah penerangan yang cikgu bagi ni tentang kitaran air semula jadi. Dengan tadi yang mula-mula tadi cikgu dah sentuh sumber air semula jadi yang ada 5 tu. Kemudian arah aliran air mengalir daripada tempat tinggi ke tempat rendah dan kemudian kitaran air semula jadi. Okey, faham kalau tak faham awak boleh rujuk buku teks muka surat 101 tadi, ataupun awak nak tengok video ni berulang kali pun boleh. Dan video yang cikgu bagi mula-mula tadi pun awak nak tengok pun boleh. Tengok je. Okey, cikgu harap awak faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. InsyaAllah, kalau ada yang awak tak faham, awak boleh je WhatsApp cikgu. Cikgu, macam mana air hujan ni terjadi cikgu? Tak apa, WhatsApp je. InsyaAllah cikgu akan bagikan penerangan. Kalau awak tak nak tanya cikgu, tanya mak ayah awak pun tak apa, kan? Mak ayah awak pun boleh jawab juga apa yang awak tak tahu, InsyaAllah. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, InsyaAllah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.